projek sama juga macam kita buat untuk persen actual tadi tu. Okey, sekarang pergi dekat status date. Satu 20 bulan 1 kosong lah kan, kosong RM lah. Okey, 20 bulan 1. Okey lah. Apa panggil tau? 192 dekat ping tau. Copy paste. Copy. Paste. Boleh buka. Paste dekat tu. Planning by Mencon. Planning by Mencon. Okey, tu. Cuba besar sikit tu. Oh, okey, kena buang RM kena buang. Ada kelak tu RM kena buang. 0%. Tak apa, buat dulu tak apa. Buat dulu. Buat masuk. Okey, buat update project. Next day, next bulan lah. Okey, buat sampai 100%. Boleh faham tak? Boleh nampak tak? Mas boleh nampak tak? Baiti boleh nampak tak? Boleh. Baiti nampak tak Baiti? Nampak. Boleh. Ni cash flow ni. Ni dia panggil cash flow. Dah dapatkan cash flow untuk PDA pun boleh. Kan? Prelim detail abstract boleh. Kan? Untuk projek punya boleh. Untuk tender punya boleh. Semua boleh. Apa saja boleh. Build up rate pun boleh dapat. Nak buat build up rate boleh apa saja boleh. Kan? Sambil-sambil tu Baiti dengan Mah pun buat juga tau. Okey. Ni kita nak habis dah ni. Kita nak sampai hujung dah. Ni terserah saya ni dalam topik-topik apa ni. Topik bopak lah, lupa lah. Topik 11, 12 macam tu lah. 12 sampai 14. Apa buat dulu. Masukkan duit dulu. Yang penting masukkan duit dulu. Nanti kita adjust kemudian. Transfer. Tak apa kalau katalah Baiti Mas Salihin tak faham, identify topik mana tak faham. Mudah nak tackle nanti kan. Jangan tak faham tu diskat-skat. Satu lagi. Contohlah macam katalah topik, contohlah kita kata topik 10 contoh. Faham sekat-sekat. Topik 10 faham sekat-sekat, topik 11 pun sekat-sekat. Kan? Yang tu susah nak cakap ya. Dia tak faham tu ikut full topik dia kan. Kan. Yang paling penting sekarang ni bagi betul-betul faham topik 1 sampai 8. Lepas tu kena identify lah dekat mana kelemahan. Kelemahan topik mana kan. Senang lah nanti nak comeback balik kan, nak categorizekan topik mana boleh refer balik dengan saya. Tak ada masalah. Nak refer cara personal ke ataupun nak masuk kelas lain lagi ke, tak apa, mana-mana boleh kan.
Bila saya share link ke, saya akan announce ke, nak masuk. Kalau kata nak fast track kan, nak tanya direct ke pun boleh. Kan, nak tanya cik ni macam mana ni cik, seterusnya macam mana cik, ataupun cik boleh check tak cik saya buat ni cik, betul tak cik, boleh juga, pun boleh juga kan. Sebab apa, dah free lah, dah ada charge dah kan. Apa yang hampa nampak sekarang ni, yang Salihin buat ni adalah teknik manual tau, manual. Satu kan. Benda-benda ni ada kebaikan kat orang, kita boleh ingat, kita boleh tahu. Ni lah ni bubuh tu ya ni. Ni masuk tu yang mau dia. Tak payah tracking lah, memang 100% pun. Berapa? 39 apa ni? Tiga sembilan tujuh empat. 3974 oi. 3974. Tadi kelima. Okey. Okey, cuba tengok S ke dah. 60 sen. 60 sen. Alright. Kenapa melengkuk tu? Try lah. Double click. Lain dia. Masuk tak? Oh, tak masuk. Tarikh pun tak masuk tu. Tarikh. Alright. Cuba tengok. Tu. Lebih kurang macam ni. Okey. Save. Lepas tu share dalam group tu. Nanti kawan boleh masuk. Okey. Start dah. Naik atas sikit. Nampak tak? Planning by Mencon ni adalah planning daripada Microsoft Project lah. Kan, dari segi untuk apa ni, cash flow planning lah actually. Lepas tu pula actual progress tu kena datang daripada QS tu akan datang turun buat set evaluation dengan QS consultant, lepas tu dengan client dia akan buat selepas meeting progress, kan. Lepas tu dia akan komen apa semua, nanti actual progress claim by Mencon tu akan key in cara manual. Lepas tu payment by Jabatan Perikanan tu pun key in by manual juga, berdasarkan daripada IBC lah, Interim Payment Cert. Dia faham tak? Baiti faham tadi? Okey, save. Okey, save lah. Okey, lepas tu pergi masuk Microsoft Project. Okey, nampak tak? Okey, sekarang ni kosongkan balik. Kosong dekat persen actual. Persen actual kosongkan. Diam. Persen actual. Kosong semua. Kosong atas tau. Dia kena kosong atas. Highlight. Highlight. Salihin lupa tadi buat dah tadi. Highlight actual tu. Highlight dia punya column. Betul. Tak boleh lah. Sebab apa? Finish date pun lari lah tu. Finish date jadi NA lah. Finish date yang di mana tu? Finish date dia pun tak ada, yang kotak hijau tu pun hilang lah. Tak boleh undo. Hilang lah date tu. Duration lari ni. Duration pun kosong. Ando. Dah save lah. Alamak, bagus. Tak apa. Sat.
Mas isi tak actual? Baiti ada isi tak? Baiti ada isi tak yang tu kos? Tadi ada. Baiti masuk, Baiti masuk. Harap-harap tak hilang jadi NA. Kadang-kadang tu dia banyak sangat kan. Banyak sangat silap, patah balik, masuk undo sikit kan. Tu dia ni. Okey, tak apa. Okey, sebenarnya dia ada shortcut lah. Okey, Baiti pergi dekat report. Okey, lepas tu pula pergi dekat cost. Okey. Klik cost. Okey, klik no. Okey, pergi dekat cash flow. Tu. Oh. Dia keluar. Tapi dia tak ada sen-sen. Macam kita buat tadi tu ada sen-sen. Nampak tak? Bentuk sama kan? Lebih kurang kan? Okey. Lah ni pergi kat mana lupa. Pergi kat report. Lepas tu pergi dekat resource. Sebab pergi kat resource lah. Klik resource. Resource overview. Ni resource. Penggunaan resource. Yang bawa masuk dalam resource name tu ni. Dia keluar lah. Penggunaan dia. Okey, report. Pergi kat report lah. Report. Apa dia lagi Cuba buka cost lah. Cost. Earn value report ya. Tak ada. Cuba ni pergi dekat report. Value report ujung kali sebelah kanan. Value report Lepas tu pergi dekat earn value overtime report. Earn value bawah sekali. Tu. Klik. Okey. Saya tak ada Excel ni. Tak ada Excel tak boleh. Tak ada. Dia tak boleh. Dia takkan keluar. Cuba tu dia keluar tak boleh. No, faham boleh Ini maksudnya earn value overtime report ni, report ni atas kita nak report mana kan? Atas tengok tu banyak tu. Nak tahu budget work report, baseline, semua boleh keluar. Baseline cost report. Baseline tu kira cost asal lah. Cost baseline kan. Okey, tak apa Ustaz. Bagi Mas masuk tak? Bagi dia try buat ni, boleh keluar tak? Mas punya boleh convert pergi Excel kan? Boleh, cuma sekejap, try dulu. Ada lari ya. Sebab Mas punya ada lari. Lari ya dah kocok banyak sangat kan. Bila ni kan dah banyak. Orang kata apa banyak ni kan. Tak kita undo. Try lah. Kata tangan ni. Tak keluar. Tu keluar tu. Pergi dekat ni. Assignment usage. Bawah. Lepas tu pergi dekat cost. Cumulative cost. Yang tu buang lah. Tu AC buang. Okey. Cumulative cost. Klik. Lepas tu yang lain-lain. Tak masuk cost Tak masuk cost. Tu tak ada apa langsung. Masuk dah cost dekat sebab tadi Microsoft Project tadi yang cost tu dia masuk cost je. Actual cost saya tak masuk.
Dah bukan. Tak apa nanti. Sat tu. Pergi kat ni. Tu cash flow report. Cash flow report tu. Tutup Excel tadi tu. Excel tu tutup dulu. Tutup dulu. Excel. Excel tadi ada kena keluar tu. Nanti tutup semua. Try nak. Buka ni Microsoft Project. Pergi dekat tu value report tu. Asal pergi dekat ni tas. Nak tengok masuk harga. Siapa tak keluar? Projek. Gancak lah. Pergi ke gancak. Masuk gancak balik. Tas, gancak. Tu gancak. Kos 407,698 60 sen. Okey, tak apa. Apa ni? Lari. Tak apa. Pergi report. Okay. Visual report. Cash flow report. Try nak. Tak boleh lah. Cuba tak boleh. Tak apa. Nanti cuba buat lah yang projek lain tu tengok. Sebab yang ni dia dah jadi lunyai dah. Saat saya kita masuk, saya kita undo. Saya lagi ni kan ubah. Kan. Dia master tu sebenarnya dia kena simpan. Save salah satu folder. Lepas tu macam kita nak update untuk buat actual. Kan actual persen, actual apa ni cost. Yang tu kita buka file lain pula. Maksudnya kena separate file lah. Master biar master lah. Master tu kita simpan kan. Bila kita nak update barulah buat keluar master. Lepas tu save as. Lepas tu master tu biar secure. Jangan rename dia. Maksudnya tu jangan save lab lah kan. Lapping save atas dia. Master tetap master. Sebab dia lari ni apabila kita lunyai dia lah. Lunyai dah lagi undo balik lagi. Buka balik, tracking balik, update project. Kan dia jadi dah volume persen itu jadi bertelagah. Okey, satu lagi last level ni insert column. Masuk ni jadi number apa? Letaklah number 3 lah. Number 3. Insert ini field setting. Title percent weightage based on cost. Okey. Lepas tu pula custom field. Betul. Custom field. Yang tadi klik. Lambat buka. Okey, formula. Okey. Formula. Siapa keluar tu? Bukan klik tu, formula. Pergi kat formula, klik formula. Bukan. Formula. Ini ke?
Formula. Dah klik dah formula dia. Salihin, bagi tahu Salihin. Salihin tahu tak? Kotak. Kotak formula. Tekan belah kanan tu. Tekan belah kanan. Formula. Fill cost Ambil kos lagi ya? bahagi ikut saja apa saya bagi tahu, ikut saja lah. Kliklah. Bahagi dah, bahagi cross ya, cross. Oh, okey. Okey. Part apa tadi tu? Part 06 yang you punya tu. Total contract apa? Total contract you yang tu. 300 itu tadi kan? Sekejap, saya baca. 397. Bukan 397, dia masuk part. Dia masuk part 400k something. Kena ikut dia punya. Oh, dia punya. Tutup balik, tulis atas. Tutup balik. Mana you punya kos? Allah Akbar. Kos di mana? Tu, tulis. Kosong 7 698 Kupang. Alright. Okey. Okey. Lepas tu darab 100. Klik okey ke? Okey. Baca. Existing data in number 3 field will be deleted because all value will now be calculated by formula. Okey. Use formula. Okey. Okey. Tu boleh keluar dah tu. Okey. Faham tak? Oh, faham? Oh, yang ni yang cara nak dapat weightage. Ini kos, berdasarkan kos. Cuba tengok nilai paling tinggi berapa. Nilai paling tinggi 100. Tengok ni ya, sabtas. Keadaan suara besi. Pandai. Kalau jadi satulah kena pulun buat dulu. Usahakan buat cepat-cepat. Sebab dah datangkan duit. Boleh clean cepat. Kan? Apa dia tadi, Salihin? Beritahu dia. Penyediaan acuan dan besi ID 15. Oh, yang ni. Dia tinggi kan? Dia punya apa? Tengok dia punya persen Untuk sabtas dia paling tinggi. Oh, okey, faham. Sebab sabtas kan? Okay, boleh faham tak? Faham. Okay. Boleh ingat lah, tak apa lah nanti ni lah.
buat rujukan balik no. Tak faham, dia tanya saya nah. Okay. Okey, ada apa tanya Mas dulu sebelum kita nak tamatkan ni lah kelas. Kira mana silibus 1 sampai 8 pagi tadi. Lepas tu pula tengah hari tadi tu silibus 9 sampai 14 tu dia dah masuk intermediate lah kan. Okey. Sebab yang intermediate ni saya kurang macam banyak lagi nak kena Tak belajar balik, nak tak kena ni. pelan-pelan lah. Kan saya dah bagi guide tu kan, guide topik tu kan. Yang penting 1 dengan 8 tu kuasai. Bila dah dapat kuasai 1 8 tu, insya-Allah boleh dia jadi mudah dah. Macam kena ni lah yang intermediate tu kena keep more practice lah kan. Keep more practice. Okey, Baiti. Saya suka okey lah. Boleh lah ikut based on cikgu bagi tahu satu-satu. Tapi kalau nak suruh buat balik ni tak tahulah kita. Alah, tak apa. Buat balik lah. Buat balik. Boleh tengok balik. Okey, macam ni. Buat dulu apa-apa projek yang mudah-mudahnya. Buat dulu. Fahamkan dia balik. Lepas tu pula kalau tak ada yang tak faham ke apa, bolehlah tanya saya balik. Dan boleh juga tengok dalam video tu, video tutorial tu dalam Telegram tu. Nanti kita tengoklah situ. Lepas tu kita ada soalan. Apa nama ni tak tahulah masuk ke tak dalam sini. Soalan saya kalau macam contohlah kan CPN kontraktor macam ni kan. Kerja awalan tu dikira sebagai fizikal juga ke? Apa yang terkandung dalam kontrak. Apa yang terkandung dalam kos lah. Ikutkan dalam kos tetapi benda ni kalau ikutkan fizikal ni biasanya bukan kerja nak tahu physical work. Okey. Physical work done. Betul. Contohnya kalau macam lah insurance. Memang betul dia ada dalam kos. Tapi ada setengah orang cakap fizikal dengan kalau kos ni dia akan jadi 100 bila fizikal siap lah kan. Betul dah. Macam ni yang saya nak cakap. Contoh kalau kata kerja awalan preliminaries kan. Okey, kalau lah kita masuk sebagai fizikal, contoh site office dia 100%. So nanti bila habis projek kita dah buang, dah remove site office tu kan. Jadi macam mana nak cakap, jadi sekarang contohnya kerja dah siap. Maksud saya kerja dah tapak dah siap. Ini contohnya lah, site office ni belum buang contoh kan, signboard buang. Jadi percentage kerja dia tu dikira sebagai tak siap lagi lah. Sedangkan fizikal tu dah siap, semua sekarang ni kerja-kerja lain, kerja-kerja bangunan, infra, semua dah siap. Dia kena masuk dalam ni, dia kena jadikan prelim recurring okey. Recurring. Itulah dia betul lah dia ada initial recurring kan. Tapi dalam ni kita tak masukkan sebagai tiga-tiga tu kan. Maksud saya bila dah habis projek dah habis projek site office tadi belum buang kan. Buang pun belum benda-benda item preliminaries lain tu belum dikeluarkan. Cik Baiti, boleh saya celah? Kejap sini. Kontraktor tu sebab tak buang. Kontraktor tu lah yang bodoh. Kontraktor tu kenapa yang pergi buat kerja amal jariah? Dia tanggung sendiri lah. Kalau nak ikut. Okey, recurring ni, item prelim ni banyak item recurring. Item yang berulang-ulang. Mana-mana projek pun saya tak pernah jumpa lagi klien terus bayar one shot, tak ada. Dia akan bayar bulan. Macam kita bayar installment kereta, installment rumah. Macam tu. Tahu tak? Kita akan bayar. Walaupun dia dah buat one shot. Contoh katakanlah dari segi office use.
official katalah projek tu 100,000. 100,000. Tapi dia dah beli habis semua dah. Disebabkan beli cara borong. Terpulang pada kontraktor tu lah. Dia nak beli macam mana ke, concurrent ke, month by month ke, back to back ke, borong ke. Tapi kita bayar ikut progressively, recurring, ulang. Kalau katakanlah recurring dia tu, katakanlah projek 2 tahun, kalau 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 24 bulan kan? Betul tak? Kalau 2 tahun 24 bulan. Contoh katakanlah 24 bulan. Tetapi dia katakan dia dah beli borong, dia dah beli dah siap-siap apa semua ni untuk 24 bulan. Tapi bila dah habis 24 bulan tu dia nak beli juga. Terpulang pada dia. Terpulang pada kontraktor tu. Bayaran kan. Ha. Saya nanti kerja dah siap, masa kerja dah siap sebab kita nak report, kontraktor akan report physical works. Physical works maksudnya sekarang cerita dia ialah macam Fiona cakap tadi lah, yang kita tak buang, contohlah dia tak buang lagi, jadi dia takkan jadi 100% lah kerja dia siap. Tak Sebab juga. kita dah masukkan ini feeling dalam CDM. Okey, tak apa Ustaz. Ada lah sebab ada klien dia tak bagi masuk feeling dalam CDM sebenarnya. So saya confused sikit. Tak boleh, dia kena masuk. Once ada dalam prelim, ada dalam kontrak, ada dalam BQ, undang-undang, law kena masuk. Kalau tak masuk, macam mana dia nak track semua jumlah, katakanlah projek dia tu 2 juta termasuk dalam prelim tu. Macam mana dia nak trace nanti apabila ada prolongation cost. Kalau katalah dia nak claim di bawah kelas 44 disebabkan kelalaian daripada klien dengan tim konsultan. Klien dengan tim konsultan lah penyebab projek ni delay disebabkan changes ni, quantity tak cukup, tak kena, tak tally dengan drawing pun supersede, banyak sangat redesign apa semua. Jadi macam mana dia nak claim prolongation di bawah kos 44? Tak fair bagi dia. Kalau kata dia bawa benda PC per habis, yang klien tu pun kena. Kenapa tak mau masuk? Tak boleh, dia kena masuk. Once ada di dalam kontrak, ada dalam BQ, dia kena masuk. Kecuali prelim tu tak ada harga. Bila prelim tu tak ada harga, dia ada right untuk masuk juga atas arahan klien. Tapi dia kena letak 0 days O1. 0 days O1. 1 tu menunjukkan bahawa aku siap dah kerja. Okey, 100% 1 days. Okey, cukup. Contoh macam ni lah, proportional sum. Proportional sum kita tak tahu bila nak guna ni. Proportional sum selalunya di hujung-hujung. Jadi to be fair kepada kontraktor, proportional sum selalunya dia akan letak di akhir-akhir projek tersebut. Kan, di akhir projek tersebut selalunya dia akan letak 0 days ataupun 1 days. Sebab apa? To be fair dekat dia. Sebab apa? Program ni dia weightage, dia tarik beban semua. Tahu tak? Apabila dah declare dah, okey, kita dah tiba masanya untuk kita guna proportional sum, iaitu item landscape. Barulah bincang revise pula program tu. Okey, kontraktor tolong submit. Kami nak luluskan lah. Okey, you boleh gunalah item proportional sum ni untuk landscape. Okey, berapa hari, berapa days. Dia submit dulu. Lepas tu ada negotiation. Takkan sampai 2 bulan kot. Nak kena siap ni. Hard sikit dengan soft sikit. Kan, bagi siap cepat awal sikit, boleh tak? Okey, bertimbang. Yang tu dia beri bicara lain. Kalau tak masuk, apa akan jadi apabila kontraktor tu mengalami delay? Bila dia delay, dia drag masa, siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung kos dia duk bertapa, duk berkurur dekat projek tersebut? Dia rugi lah. Dia nak kena bayar nak kena bayar kontrak, QS kontrak dia, so supervisor kontrak dia, safety officer dia kontrak apa semua tu. Siapa nak tanggung? Semua ni lah dalam prelim. Benda-benda ni lah dia akan bawa pi ke prolongation cost. Claim lah kan, di bawah kelas 44. Lepas tu pula kontraktor pula dia nak claim tu, apabila dah detect dah berlakunya delay selepas 1 bulan
dia dapat EOT tu, dia kena bagi dah within Monday tu surat niat untuk claim di bawah clause 44. Kalau dia tak bagi tu, okay, makna dia tak ada niat nak claim. Dia rasa dia lepas. Peruntukan projek dia ni lepas. Jadi dia kena hantar. Okey. Dia kena hantar. Okey. Apabila projek tu dah dapat CNC, kan? Dah dapat CNC, tak silap saya 3 bulan kot. 90 hari. Dia dah kena hantar dah proses kos sebenar yang berlaku prolongation cost berdasarkan ni data-data maklumat ni, prolongation cost apa saja yang terkandung dalam BQ. 2 bulan tu kan, 2 bulan. Ha? Apa? 2 bulan. 2 bulan, sorry. Tapi dia penilaian atas loss and expenses. Apa? Dia berdasarkan penilaian atas loss and expenses. Loss and expenses ya. LME. LME. Dia tak tengok. Dia tengok CPM tu. Apa? Apa? Penilaian yang kita guna untuk loss and expenses dia tak tengok CPM. Okey, tak apa. Kalau tak tengok CPM, macam mana EOT tu diluluskan? Adakah EOT tu diluluskan berdasarkan kepada claim? EOT diluluskan berdasarkan apa? Sebab apa ni? Sebab penilaian loss and expenses. Surat niat yang kontraktor dengan keluarkan tu adalah sebenarnya dia 30 hari daripada occurrence. Bukanlah tarikh EOT dikeluarkan. Betul. Tapi kesinambungan EOT tersebut datang daripada mana? Kesinambungan EOT. Dan EOT tu dari mana dia akan declare? Itulah. Maksudnya billing ni memang dia masuk lah. Kalau ikut memang dia macam ni. Baiti ya, saya setuju dengan Baiti ni. Saya pun pernah berlaku kat isu ni dan saya pun berdebat secara menyantuni dia, tapi menang kat klien. Tak apa, tak ada masalah. Jangan panik. Kita jangan panik lah. Kalau kita di sebelah pihak klien ataupun konsultan, walaupun kita konsultan tau, kita kena hantar surat juga. Okey, berdasarkan kepada arahan klien mengatakan kontraktor sesuatu ni, okey, kami akan ikut hal tersebut. Kena bagi sesuatu. Sebab apa? Jangan sampai kita jadi pak sanggup di hujung projek. Dia akan kata apa tak? Konsultan KS, ni tak hebat ke pasal itu? Ni sekarang jadi masalah apa ni? Kontraktor nak bawa pergi SIPA ni. Ingat, klien ni orang kata apa? Bewak komodo. Dia boleh kalih. Dia boleh kalih isu. Faham tak? Itulah. Tiada sifat-sifat kesedaran sivik. Tak ada. Benda-benda ni tak ada. Tak ada dalam UBBL, tak ada dalam building law, tak ada. Kelah-kelah ni tak ada. Semua kelah dia hanya berkaitan dengan kontrak saja. Betul tak? Jadi dia boleh kalih belah ni, dia akan kata. Betul tak? Macam kontraktor, pengalaman saya lah kan. Kita akan buat surat. Okey, berdasarkan macam ni, kami menerima arahan ni, walaupun arahan ni tidak berminit, kami dah cek dah. Berdasarkan minit, tiada arahan tersebut mengatakan bahawa prelim saya sekarang ni tidak boleh masuk di dalam schedule kan. Dalam ni lah projek ataupun CPM lah kan. Jadi ingin kami nyatakan bahawa sebarang berlaku apa-apa kesan di kemudian hari, kami tidak akan bertanggungjawab. Jadi kami akan sepenuhnya mengikut kehendak seperti mana yang terkandung di dalam mesyuarat yang lalu. Kan, mohon apa-apa tindakan yang berlaku, apa-apa kita masing-masing clear lah. Kena buat macam tu. Tahu tak? Kena buat macam tu. Sebab apa? Nanti lepas akan kalih apabila berlaku claim di bawah SIPA ke undang-undang. Dia memang klien memang senang. No, you dengar I. Kita tak payah bergaduh dengan NIPA tak. Sebenarnya dengan klien ni kita tak perlu bergaduh. Tapi be smart. Okey, baik tuan, baik, kami akan ikut. Tuan, nanti boleh tahu saya akan bagi surat macam surat validation. Macam surat orang apa macam sahkanlah. Verification. Surat play safe.
Nanti lepas tekan. Siapa nak ingat? Kata projek tu 2 tahun. Siapa nak ingat? Benda tu berlaku setahun lebih dah. Tak tak, saya tak kata apa. Cik kata itu. Buktikan mana minit selalunya lepas buat ataupun arkitek buat. Selalunya lepas dah pakat dah arkitek. Jadi surat validation ni lah untuk pelepah kita. Sama juga dengan kontraktor, you buat. Kontraktor you buat. Okey, berdasarkan kepada permintaan klien, tidak membenarkan pihak kami masukkan recurring item. Disebabkan macam Baiti bagi tahu tadi ni lah kan. Okey, tak apa, fine. Bagi surat. Cuba bagi surat tu by hand. Acknowledge by hand. Tak apa. Kalau dia tak mau terima by hand pun tak ada masalah. Tapi kalau dapat terima by hand, lagi valid. Lagi ketak dia. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau dia tak mau terima dengan cara sign terima. Email dan CC overall. Jangan risau. Kalau boleh WhatsApp pun juga. Buat mirror image. Surat by post pun bagi. Kena ingat tau lah. Baiti kena ingat lah. Benda yang kita tak nampak ni dan berkemungkinan akan berlaku dan kita tak tahu, kita jangan rasa selesa tau. Lebih baik kita buat sebelum jadi apa-apa. Sebagai satu garantor bagi kita. Bukan kita nak berkenal dah. Kita mengatakan, okey, ini surat mengesahkan. Berdasarkan meeting yang lalu, pihak klien memohon supaya item prelim tidak dimasukkan di dalam work program. Sebenarnya work program tu kena luluskan, betul tak? Sebelum apa-apa dia kena luluskan kan. Walaupun 6 bulan 7 bulan ke, dia tetap kena luluskan. Sebab apa? Dia one of contract, one of part contract, walaupun dia tak masuk hard bind. Tapi masa tendering work program ada, betul tak? Item work program ada tau. Jadi benda ni dia jadi sebahagian daripada legal. SIPA buat program pakai. Lepas tunjuk balik buat kena rekod. Udah ni. Okey, ni berapa banyak. Okey, kami claim banyak ni apa semua ni. Total semua lebih kurang dalam 360 hari EOT dan kami nak claim prolongation cost disebabkan kelalaian dan kesalahan daripada klien dan konsultan dengan menyebabkan kami terpaksa menanggung kerugian untuk kerja-kerja tambahan seperti idling cost, machinery, bayar staff, semua tu ada prelim recurringnya item. Tahu tak? Okey, macam tadi yang Baiti kata, padahal dah habis dah dari segi item set office kan. Set office kan. Set office kata dah habis dah. Adalah jadi satu kewajipan bagi PP ataupun lead consultant arkitek untuk keluarkan surat. Bagi kat kontraktor, okey, kontraktor boleh remove lah set cabin kan, set office. Item dah habis, terpulang. Kalau mereka masih lagi nak entertain, tak apa. Yang tu jadikan sebagai ni lah, sebagai derma. Dia tak boleh buat, dia tak boleh claim. Dia tak boleh claim, dah habis kontrak. Kecuali kalau kata ada EOT. Kalau ada EOT, automatik semuanya valid lah semua. Sebab prelim dia tetap jalan. Contoh macam pool car, takkanlah projek tu setahun tapi ada pool car 2.0 kan cc, tapi projek tu ada EOT selama lagi 3 bulan. Takkanlah nak 3 bulan tu penguasa tu nak naik motor dah, tarik kereta dah. Tak boleh, continue lah kan. Benda-benda tu lah akan dikira balik. Selalunya Bangkok ni dia nak jaga klien, dia nak dapatkan next project apa semua ni. Nanti dia kontra balik. Dia kontra lah. Dia carilah kerja apa tambahan ke apa. Selalu macam tu lah. Dia akan buat atas budi bisyara. Kan? Kena ingat, kalau kata klien konsultan duduk tegas-tegas juga,
Kontraktor dia akan cari. Jangan main-main tu. Dia akan cari. Rumah pula jenis kontraktor pula jenis smart. Kan? Time lala tu dia tak tembak dah. Dia tak akan tembak. Kontraktor yang smart dia tak akan tembak melulu-lulu time-time tu dah. Dia simpan. Dia minta surat. Nanti dia buka balik. Ini email tarikh sekian kami dah bagi. Receive. Tak tahu terpulang lah kan. Hampa terima, tak baca, tak tahu. Kami bagi. Dia memang semua tu boleh buat pergi SIPA. Boleh. Siapa tak boleh pula. Email, WhatsApp. Naik mahkamah tinggi pun boleh. Menang. WhatsApp saja tu. Bukti WhatsApp apa semua. WhatsApp screenshot. Simpan. Grup-grup kan. Okey. WhatsApp. Baca tak baca? Blue tick. Double blue tick. Baca. Lepas tu dia screenshot pula kan. Yang grupnya tu kan. Ni read. Baca. Tak tahu lah. Hang baca separuh ke tak baca mukadimah ke. Mampu habis hang. Yang penting blue tick. Yang main tu kita kena smart lah. Be smart. Macam kontraktor pun dia pun smart. Dia nak dapat next project lagi. Mungkin dia menyentuh ni. Dia boleh elok. Kalau katalah klien pun duk garang sangat, dia pun dah putih harapan dah. SIPA. Tu kebanyakan SIPA banyak kontraktor menang. Sebab apa? Evidence disimpan, documentation disimpan. Tu gambar, macam gambar-gambar tu. Gambar-gambar tu penting. Gambar progress tu penting. Gambar tu projek 2 tahun. Yang isu-isu tu masa awal tahun lepas. Mana nak pergi jumpa dah, nak korek balik. Tengok tak ada, berdasarkan gambar. Dah dia tunjuk ni gambar. Tahu tak? Kan? Okey dah. Apa ni Salihin? Tak apalah. Okey. Tak apa. Boleh lah. Nanti kita kongsi-kongsi semua. Tak ada apa. Boleh kongsi. Ni semua ni pengalaman. Saya pun dapat pengalaman. Tapi saya pun ada juga JKR pun satu kat Bingai. Tapi saya pun tak mau cakap apa lah. Dia tak bagi masuk prelim.